Okey, so untuk video kali ni pula, cikgu akan berkongsi aplikasi kepada transistor yang menggunakan perintang peka cahaya ataupun PPC. Okey, jadi secara umumnya untuk transistor ni, untuk peringkat SPM, kamu akan belajar dua sahaja kegunaan transistor. Yang pertama, transistor sebagai penguat arus ataupun transistor sebagai amplifier arus. Okey, yang dalam video sebelum ni kamu boleh lihat macam mana transistor tu ada dalam litar pembesar suara, okey, PA system. Okey, kegunaan transistor yang kedua adalah switch automatic. Okey, dalam transistor sebagai switch automatic ni akan pecah lagi kepada dua litar, iaitu transistor menggunakan perintah peka cahaya dan transistor menggunakan termistor. Okey, jadi di bawah tajuk switch automatic tu akan pecah lagi dua tajuk lain, iaitu transistor tambah dengan perintah peka cahaya, transistor tambah dengan termistor. Okay, jadi untuk video kali ini cikgu akan terangkan bagaimana transistor digunakan bersama dengan perintah peka cahaya yang akan mengawal sesuatu mentor tu menyala atau padam berdasarkan kecerahan ataupun cahaya yang diterima oleh perintah peka cahaya tu. Okey. Jadi sebelum kita tengok litar transistor ni, kamu kena kenal dulu simbol komponen elektronik yang seterusnya adalah perintah peka cahaya, PPC, ataupun Light Dependent Resistor. Okay, Light Dependent Resistor ataupun LDR. Okay, so ini adalah simbol ya. Okay, kalau kamu tengok secara asasnya, dekat bahagian dalam ni dia adalah sebuah segi empat tepat, kan? Jadi sebab dia merujuk kepada perintang, semua jenis perintang secara asas simbolnya adalah segi empat tepat. Okay, jadi untuk menjadikan dia simbol kepada perintah peka cahaya, kita letakkan satu, kita kira macam satu bentuk elips kat sini. Okay, beserta dengan anak panah ni merujuk kepada cahaya matahari. Jadi, simbol keseluruhan ni akan menjadi simbol kepada perintah peka cahaya. Okay, sebab anak panah ni merujuk kepada cahaya matahari ataupun cahaya lampu. Okay, lepas kamu dah kenal komponen ataupun simbol kepada PPC ni, kamu kena tahu sifat yang berlaku kepada PPC tu. Okey, sebab dalam perintah peka cahaya ni, dia ada bahan kimia yang sangat sensitif kepada cahaya. Okey, kalau cahaya matahari ataupun cahaya lampu terkena pada PPC ni, jadi dia akan berada dalam kategori cerah. Okey, jadi bila cahaya matahari atau cahaya lampu jatuh ataupun terkena kepada PPC, rintangan PPC akan automatik menurun dengan sendirinya. Maksudnya bukan manusia yang naik ataupun turunkan perintang tu, nilai perintang peka cahaya tu. Cahaya matahari ataupun cahaya lampu yang menyebabkan nilai rintangan PPC tu berubah, menaik ataupun menurun berdasarkan keamatan cahaya yang diterima oleh PPC. Okay, jadi sebab dekat PPC ni ada bahan kimia yang sensitif kepada cahaya. Okay, jadi kalau cahaya banyak kena dekat PPC tu, rintangan PPC automatik akan menurun. Okay, manakala kalau PPC ni berada dekat kawasan gelap ataupun cahaya yang sangat kurang kena pada dia, ataupun tak ada cahaya langsung kena dekat dia, rintangan PPC ni akan meningkat dengan mendadak, ataupun rintangan dia akan jadi besar. Okay, jadi so dalam jadual ni, kamu kena ingatlah dia punya sifat perintah peka cahaya. Sifat ni memang tak akan berubah. Memang akan macam ni je. Okay. Waktu gelap ataupun waktu kurang cahaya, rintangan PPC meningkat ataupun besar. Waktu cerah, terdedah kepada cahaya, rintangan PPC akan menurun. Okay. Boleh ingat yang ni? Okay. Kemudian, yang ni adalah litar kepada transistor bersama dengan PPC. Okay. Yang ni adalah transistor, yang ni PPC. Okay. Macam biasa kita labelkan dulu. Okay, atas sekali pengumpul, tengah-tengah tapak, bawah ni pengeluar. Okay, so ini terminal dia. Kamu tengok, anak panah keluar, automatik terus. Jenis dia adalah NPN. Okay, anak panah ni merujuk kepada arus mengalir daripada positif ke negatif. Okay, samalah dengan litar penguat arus pun, kita pakai transistor NPN juga. Okay, so dekat sini mentol. Okay, mentol ni lah yang akan menyala ataupun padam berdasarkan keamatan cahaya yang diterima oleh PPC tu. So ke atasnya ada perintah tetap R1, R2 ni adalah R2 ni adalah PPC, perintah peka cahaya.
Yang ni adalah sel kering, bateri lah dia punya bekalan kuasa untuk litar ni berfungsi ataupun untuk mentol ni menyala. Okey. Jadi kita mulakan dengan kawasan, kita mula dalam keadaan gelap dulu Kita mula dalam keadaan gelap. Okey, kita tengok apa sekuen dia ataupun apa dia punya turutan dia, kronologi dia. Okey. Bila keadaan gelap, maksudnya sama ada PPC ni berada dekat kawasan gelap ataupun cahaya yang diterima oleh PPC tu sangat sedikit. Okey. Jadi bila berada kawasan gelap, yang pertama, rintangan PPC, cikgu tulis R ni maksudnya rintangan, PPC dekat bawah ni adalah perintah berkecahaya. Jadi bila kawasan gelap kurang cahaya, nampak rintangan dia akan besar. Maksudnya perintah berkecahaya ni akan meningkatkan rintangan dia. Maksudnya nilai rintangan dia tu akan naik mendadak sampai mungkin jadi 10,000 ohm. Sampai beribu-ribu ohm lah besar dia punya nilai rintangan tu. Jadi bila rintangan PPC bertambah, voltan merentasi PPC pun akan bertambah juga. Nak tahu berapa nilai voltan yang lalu dekat PPC ni ataupun yang merentasi PPC ni, kita kena letak satu alat dinamakan sebagai voltmeter. Contohlah voltmeter kita letak kat sini. Sebab kita kena tahu voltmeter mesti dipasang secara selari. Bila kita letak voltmeter tu mesti merintasi sesuatu benda. Kalau macam ni, nak tahu berapa voltan yang lalu dekat PPC ni, kita kena letak voltmeter selari dengan PPC. Jadi kat sini adalah voltmeter. Jadi sekuen yang kedua ataupun kronologi yang kedua adalah voltan merentasi perintah berkecahaya juga akan meningkat. Mungkin kamu tengok, cikgu kenapa voltan meningkat? Sebab ingat balik hukum Ohm. Hukum Ohm apa? V sama dengan I darab dengan R. Kamu belajar dekat tajuk elektrik kan? Jadi bila rintangan bertambah, voltan juga akan bertambah. Sebab V dengan R ni berkadar langsung. V dengan R berkadar terus. Jadi sebab itulah bila rintangan PPC bertambah, bacaan voltan merentasi PPC juga bertambah. Boleh. Biasanya untuk litar dalam makmal, biasanya kita pakai 3 volt ataupun 6 volt. Contoh yang ni cikgu ambil 6 volt lah. Maksudnya bateri yang kita pakai tu bernilai 6 volt. Macam dekat video sebelum ni, cikgu akan beritahu setiap transistor ni dia ada dia punya voltan minimum dia. Contoh kita ambil voltan minimum untuk transistor ni hidup adalah 2 volt. Jadi setiap transistor tu ada transistor voltan minimum dia 2 volt, ada transistor voltan minimum dia 3 volt, 4 volt, dia ada banyak jenis. Kita boleh pilih lah. Dekat transistor tu ada dia punya voltan minimum dia, ada kecil ada besar. Kita ambil yang paling mudah lah, kita ambil kecil lah 2. Jadi maksudnya 2 volt ni, kalau voltan tapak tu 2 volt dan ke atas, barulah transistor ni hidup, barulah mentol ni menyala. Faham tak? Sebab tu nama dia voltan minimum. Voltan minimum tu merujuk kepada yang ni lah, voltan tapak. Dia mesti sama ataupun lagi besar daripada 2. Contohlah kalau voltan tapak ni 1 volt. Voltan tapak ni 1 volt, kurang daripada voltan minimum transistor, jadi transistor tak dapat hidup, mentol tak dapat menyala. Boleh nampak di situ sebab dia, kenapa kalau kurang daripada 2 volt, mentol ni tak menyala? Sebab bila voltan tapak kurang daripada 2 volt, jadi arus tapak yang masuk dekat tapak ni, ataupun kita tulis sebagai IB kita dah kenal dah IB. Arus tapak ni akan jadi kecil. Disebabkan voltan tapak ni kecil. Contohlah 1 volt kurang daripada 2, 1 volt. Jadi arus tapak akan jadi kecil. Jadi arus tapak tak mampu nak menghidupkan arus pengumpul. Dekat sini adalah IC. Kita belajar sebelum ni, asas kepada transistor adalah arus tapak kalau dia kosong ataupun terlalu kecil, arus pengumpul memang tak boleh mengalir. Kalau arus tapak tu besar, lebih daripada 2 volt, barulah arus pengumpul boleh mengalir. Boleh faham tak kat situ dia punya hubungan dia. Dia sama je litar transistor kepada PPC ke ataupun litar penguat arus yang sebelum ni, video sebelum ni, sama je. Mesti arus tapak
mengalir dengan cukup, barulah arus pengumpul boleh mengalir. Okey, faham Okey. Okey, kita balik semula kepada yang ni. Okey, bila keadaan gelap, perintah pekercahaya rintangan dia akan besar, voltan merentasi perintah pekercahaya juga akan meningkat bacaan dia. Okey, katakanlah, contohlah kita letak dekat sini 4 volt. Okey. Jadi kalau voltan merentasi PPC 4 volt, jadi kita letak lagi satu voltmeter dekat R1. Okey. Ini pun adalah voltmeter sebab mesti pasang selari. Okey, kalau voltan merentasi perintah pekercahaya 4 volt, jadi voltan merentasi R1 akan jadi 2 volt. Okey, macam mana kamu tahu 2 volt? Sebab bateri dia 6 volt. Kalau kamu nampak, sambungan bateri terus bersambung dengan perintah PPC dengan R1 ni dipasang secara bersiri kan? R1 dengan PPC dipasang secara bersiri. Jadi voltan merentasi PPC tambah voltan merentasi R1. Okey, bacaan voltmeter 2 tu mesti sama dengan bateri. Sebab nampak wayar dia bersambung terus kepada perintah R1 dengan R2. Okey, jadi R1 dengan R2 ni kita panggil sebagai pembahagi voltan. Okey, potential divider. Okey, voltage divider. Okey, jadi sebab itulah jadi macam ni. 4, 2. Okey, boleh. Contoh, kalau bawah ni 1, atas ni akan jadi 5. Kan? Kalau bawah ni 5, atas akan jadi 1. Macam itulah, dia mesti hasil tambah 2. Bacaan voltmeter ni mesti sama dengan bateri. Okey, boleh. Sebab R1, R2 adalah dipasang bersiri. Okey, jadi bila jadi macam ni, okey. Yang ketiga adalah arus tapak akan mengalir ataupun besar. Kenapa arus tapak besar? Sebab contohlah cikgu ambil 4 kan? Kan bila rintangan PPC bertambah, okey, bacaan voltmeter bertambah jadi 4. Bila dah 4 dah lebih daripada 2. Jadi arus tapak ni jadi besar. Sebab itulah kat sini arus tapak besar. Bila arus tapak besar, yang keempat, arus pengumpul juga akan besar ataupun mengalir lah masuk kat sini. Okey, bila arus tapak mengalir, arus pengumpul juga akan mengalir. Kemudian yang kelima, transistor. Okey, transistor akan on. Kenapa transistor on? Sebab arus tapak yang lalu tu, okey, membenarkan arus pengumpul mengalir. Sebab itulah transistor tu dah hidup. Okey, sebab voltan tapak tu dah lebih dah daripada voltan minimum transistor tu. Okey, boleh. Jadi bila transistor on, yang keenam, mentol juga akan on. Mentol akan menyala. Okey, nampak tak sekuen dia? Bermula daripada cahaya yang kurang ataupun PPC ni berada dekat tempat yang gelap menyebabkan mentol menyala dengan sendiri. Okey, boleh. Sekarang kita tengok pula sekuen untuk kawasan cerah. Okey, cikgu di belah sini cerah. Okey, bila cerah, okey, maksudnya cahaya banyak kena pada perintah pekercahaya. Okey, PPC tu terima banyak cahaya, terdedah kepada banyak cahaya menyebabkan rintangan PPC akan menurun. Nampak kat sini? Kawasan cerah, rintangan dia akan jadi kecil, rintangan dia akan menurun. Okey, yang kedua, voltan merentasi PPC juga akan rendah. Sebab apa? Hukum Ohm. Ingat balik. R berkurang, V berkurang. R dengan V berkadar terus. Kan? Jadi, bila rintangan PPC menurun, bacaan voltmeter ataupun voltan merentasi PPC akan menurun. Okey, contohlah kita ambil dekat sini. Dia jadi 1 volt. Kan, disebabkan rintangan PPC ni kecil sangat, jadi bacaan voltmeter merentasi PPC juga akan jadi kecil lah. Jadi bila bawah ni 1, atas ni akan jadi 5 volt. Kan, sebab bateri dia 6 volt. Okey, jadi bila macam tu, yang ketiga, arus tapak akan jadi kosong ataupun sangat kecil. Jadi kita boleh anggap kosong lah. Sebab voltan tapak ni, 1 volt ni sangat kecil. Kurang daripada voltan minimum transistor tu. Jadi arus tapak ni kita boleh anggap kosong ataupun nilai dia sangat kecil. Jadi bila arus tapak ni kosong ataupun sangat kecil, dia tak mampu nak menghidupkan arus pengumpul. Jadi yang keempat, okay, IC juga akan kosong.
Ingat tak prinsip transistor? Bila arus tapak kosong, arus pengumpul kosong juga. Arus pengumpul ni dia akan ikut dia pada tapak ni. Tapak mengalir dengan cukup, baru dia boleh mengalir. Tapak kosong ataupun terlalu sedikit, pengumpul juga akan jadi kosong. Okey, tak boleh mengalir. Yang kelima. Okey, jadi bila arus pengumpul tak mengalir, transistor akan off. Transistor tak boleh berfungsi ataupun tak dapat mengalirkan arus lah. Jadi yang keenam, mentol juga akan off. Okey, maksudnya mentol tak menyala. Okey, nampak tak sikul dia? Jadi daripada yang kita belajar ni, kita boleh buat kesimpulan bahawa bila kita susun data transistor berserta komponen PPC macam ni, dia akan menghasilkan ataupun dia akan menyebabkan bila lita ni ataupun perintah bercahaya ni berada dekat kawasan gelap ataupun kurang cahaya yang terima dia, okey, menyebabkan mentol ni akan padam, mentol akan menyala dengan sendiri. Okey, maksudnya keadaan gelap, mentol menyala dengan sendiri. Okey, bila PPC terdedah kepada cahaya, mentol akan padam dengan sendirinya. Okey, so kat sini kita boleh nampak contoh yang paling mudah, lita ni berada dekat lampu jalan. Okey, lampu jalan dekat taman-taman perumahan. Bila waktu malam dia kan dah masuk pukul 7, 7.30 tu, cahaya matahari dah kurang. Okey, menyebabkan kawasan dekat taman perumahan tu gelap, mentol jalan menyala dengan sendiri. Okey, mentol jalan menyala dengan sendiri. Bila pagi esoknya, bila matahari dah naik, taman perumahan tu dah cerah, okey, menyebabkan lampu jalan akan padam dengan sendiri. Okey, sebab tu dipanggil switch automatic. Okey, maksudnya kerjasama antara PPC dengan transistor ni, okey, dia akan menyebabkan mentol tu menyala dengan padam dengan sendirinya. Bukan manusia yang switch on ataupun switch off lampu jalan tu. Okey, tapi ada je lah taman perumahan yang menggunakan timer kan, ataupun ada pengawal dia, okey, pondok pengawal yang on atau off. Tapi biasanya kalau yang dah canggih kan, ataupun yang zaman sekarang ni semua benda automatik kan, so dia menggunakan cahaya matahari untuk menghidup dan mematikan lampu jalan dekat taman perumahan. Okey. Okey, lagi satu untuk soalan macam PPC ni, kalau kita tukar kedudukan. Kalau PPC ni perintah bercahaya duduk dekat tempat R1. R1 bawa turun bawah, PPC R2 ni kat bawah, bawa ni atas. Okey, keputusan dia akan jadi terbalik. Okey, keputusan akan terbalik. Tapi yang kamu kena ingat, kalau PPC letak atas, sifat PPC tu tidak berubah. Okey, sifat PPC memang macam ni, memang tak akan berubah. Cuma kalau PPC letak dekat atas je, keputusan akan terbalik. Iaitu, dalam keadaan gelap, mentol akan padam. Dia akan jadi macam ni. Gelap, mentol akan padam. Dalam keadaan cerah, mentol menyala. Kalau perintah bercahaya duduk dekat R1. Okey, ada soalan keluar macam tu. Jadi, kamu kena ingat lah. Okey, jadi soalan tentang PPC ni berserta dengan transistor ni ada soalan pengiraan, tapi buat masa ni cikgu terangkan dulu konsep dia, nak bagi kamu faham macam mana mentol tu menyala sendiri dengan padam dengan sendirinya. Okey, boleh. So jadi kalau ada apa-apa boleh tulis kat komen bawah. Cikgu harap video ni bergunalah untuk kamu. Okey, jangan lupa like, subscribe, okey, share dengan kawan-kawan. Okey, jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih.